And now we're live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Raksong guys. Borak Kosong. Saya MC anda Izlan dan kawan saya Amir Takif. Hari ini akan bersama-sama anda dalam membincangkan topik-topik yang dipilih. Jadi insyaAllah Amir sila perkenalkan apa itu Raksong ni sebenarnya. Assalamualaikum. Okay, so selamat datang lah sekali ke Raksong. Raksong ni dia singkatan Borak Kosong. So borak tu rak, kosong song, Raksong lah. So kenapa nak buat Raksong ni sebab kita sendiri tahu yang dalam, kalau nak kata kat sekolah, kita pun ada banyak isu-isu yang hangat kan. Kat luar pun ada isu-isu Jadi kita Betul. bincangkan lah sebagai kita kata hiburan sampingan. So supaya betul. lagi yang Kaizen nak SPM kan, kita tak adalah stres-stres sangat. Kita chill-chill lah sambil-sambil dengar apa yang dibincangkan. Okay, Izlan? Okay, baiklah. Topik pertama yang kita akan bincangkan hari ni Amir, apa dia Amir? Sila kongsikan lah. Jadi sebagai pembuka lah kepada Raksong ni, kita pun baru habis baru-baru ni semalam. As of Semalam? ni semalam lah, 12 hari bulan, which is e-super kan, buat pertama sekali dibuat. Okay, jadi basically kita akan bincang lah pendapat Ana, pendapat Izlan, dan kita akan cuba tengok lagi dalam apa yang kita boleh dapat daripada e-super ni. Jadi Okay. rasa Ana nak Izlan entah cerita lah dulu kan, tentang e-super ni kan. Apa overall lah pendapat entah tentang e-super ni. Okay, jadi untuk minta pendapat ni kita kena check balik lah daripada dia punya sumber dulu. E-super ni apa sebenarnya? E-super ni sebenarnya adalah ganti bagi Casper, bagi siapa yang tak tahu lagi lah. Kita ada Casper tu, Carnival Sukan dan Permainan, di mana kita bertanding sukan antara rumah sukan. Tapi kali ni disebabkan COVID, kita terpaksa buat dekat rumah. Kita terpaksa gantikan Casper tu jadi e-super dan kita buat dekat rumah. Okay. Jadi, apa yang baru dekat e-super ni adalah kita kena buat gimmick, kita kena buat lagu dari rumah. Maksudnya nak kena jadi producer, nak kena buat video dari rumah. Tambahan pula, kita ganti pembarisan kepada video kreatif. Nak kena compete tiga aktiviti tu daripada rumah. Bayangkan macam mana orang yang tak ada apa-apa pengetahuan langsung dalam video editing, dia nak excel dalam dan terlibat dalam e-super ni sendiri. Jadi dari sini kita boleh kupas lah bakat mana-mana pelajar yang kita tak nampak selama ni, tapi tiba-tiba waktu kat rumah ni dia function pula kan. Dia macam contoh ini Ana bukan nak merendahkan lah, tapi memang Ana tak nampak sendiri bakat kawan Ana, nama dia Yusri. Kalau dia tengah tengok video ni sekarang ni, Ana nak puji hantar. Ana nak puji Yusri sebab dulu Ana tak nampak pun apa yang special sangat Yusri ni. Sorry lah. Itu dulu. Tapi sekarang perspektif Ana terhadap Yusri ni dah berubah. Sebab apa? Sebab Ana nampak bakat dia dalam buat lagu, dalam susun lagu, dalam editing video. Jadi oleh itu Ana sangat banggalah dengan Yusri. Itu pendapat Ana yang pertama. Yang kedua, Ana rasa untuk aktiviti e-super ni adalah sangat-sangat kreatif lah daripada pihak MSP sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia menggantikan sukan yang sepatutnya kita buat sama-sama dekat sekolah, tapi secara online-nya kita buat sama-sama dekat rumah. Akhir kalam memang kita dapat rasalah kesepaduan antara rumah sukan tu, dan akhirnya kita dapatlah result seperti apa yang kita dapat semalam. Itu saja daripada Ana lah untuk e-super secara keseluruhan. Okay, Amir boleh kongsi pendapat anda? Okay, terima kasih Izlan. So pendapat Ana tentang e-super, pertama sekali nak cakap yang e-super ni luar biasa lah kan. Luar biasa satu sebab macam Izlan cakap tadi, gimmick, video, lagu semua kena buat secara online kan. And kita dapat nampak banyak bakat-bakat terpendam. Dan benda yang luar biasa lain juga adalah kemenangan Najah. Itu memang luar daripada luar biasa lah. Memang itu first time lah. Sepanjang nak dekat 5 tahun dekat sekolah ni, memang first time nampak Najah excel. So maybe sebelum ni Izlan dah cakap lah,
kemenangan Najah tu mungkin bukan apalah nak cakap yang mungkin Najah boleh menang sebab kelebihan dia ada dekat waktu online. Sebab itulah waktu secara fizikal dia tak menang. Jadi kita kena raikan lah kan. Kita kena raikan semua. Kita nak kena tunjukkan yang sebenarnya bukan sukan secara fizikal je penting, tapi pengurusan online kan, main-main sukan online pun penting juga. So tahniah lah diucapkan kepada Najah kan. Tak ada apa lah. Ana pun kalau Ana cakap macam Falah menang tu, Ana saja je nak naikkan semangat rumah Al-Falah. Tapi apakan daya, bukan rezeki lah tahun ni. Maybe insyaAllah tahun depan dan tahun-tahun akan datang lah. Untuk kalau PKP ni berterusan, Isuper lah. Kalau tak, Casper insyaAllah. Okay. Lagi pendapat lagi, rasa tu je kot. Okay. So itulah pendapat Ana. Yang pendapat Ana yang memang sangat Ana rasa sangat baru lah. Sebab memang feel baru kan. Tak pernah rasa kena main sukan online. Tak pernah terfikir pun kan, sepanjang dari form 1 sampai sekarang kan. Tak pernah terfikir pun Najah boleh menang macam tu lah. Najah. Tak apa. Kita masih lagi dalam proses meraihkan kemenangan Najah semalam tu. Jadi kita nak sebut Najah banyak kali mana pun rasanya boleh. Tapi not in a bad way ya. In a good way. Okay. Baiklah. Jadi seterusnya kita nak bincangkan tentang isu-isu dan cara kita atasi masalah tu semasa Isuper ni sendiri. Jadi Ana nak kemukakan lah beberapa isu dan cara kita atasi masalah tu. Okay, isu pertama adalah isu ketidakcukupkan masa yang Ana nampak sendirilah. Okay, Amir, apa pendapat anda pasal yang tak cukup masa tu, Amir? Okay lah, untuk masa satu isu yang besar lah. Sebab satu, masa Isuper tu berlaku lah. Kalau nak tahu, Isuper ni dia buat dekat-dekat Form 5 nak masuk ke PUI. So maksudnya akan ada Form 5 yang mungkin struggle untuk study lah. Tapi sebabkan Isuper terpaksa hold dulu kan. Macam ramailah orang-orang yang nak kenal yang memang selalu join tuition dengan Ana, memang kalau boleh selalu buka buku, tapi sebab Isuper terpaksa hold dulu. So memang satu pengorbanan yang besar lah untuk masa berlakunya Isuper ni. Lepas tu masa lagi satu mungkin masa untuk membuat dan menghantar aktiviti-aktiviti yang kita kata fizikal yang lah. Terbuka tadi tu. Terbuka. Fizikal. Betul lah, aktiviti-aktiviti fizikal. Sebab itulah isunya. Satu, kita rasa semua tahu kita susah nak cari orang. So nak cari pun betul. masa, nak hantar pun masa. So sebenarnya kat situ nak kata kerjasama tu main peranan yang amat besar. Betul. So bagi Ana, kalau untuk masa, itulah isu yang Ana nampak. Izlan? Okay, untuk pihak Ana pula, satu lagi masalah yang akan timbul bila kita nak kata pasal masa ni adalah disiplin pelajar tu sendiri dalam menguruskan games yang offline ataupun program terbuka macam buat video, buat lagu dan buat gimmick semua tu. Dalam disiplin nak buat tu, dia kena tambahkan lagi lah dia punya disiplin diri tu. Sebab apa? Sebab komitmen seorang pelajar tu bukan semuanya sama. Bukan semua, tak apalah, aku tak nak fokus SPM lah, aku fokus ni dulu, baru aku habiskan Isuper ni dulu, baru ni. Tapi ada setengah orang yang dia kata, alah, Isuper je pun, aku boleh tinggalkan, aku nak fokus aku punya SPM. Mungkin ada orang yang macam tu. Dan mungkin ada orang yang, aku tak nak buat dua-dua, aku nak kena jaga adik aku lagi, aku nak kena tolong mak bapak lagi, kerja semua kan. Komitmen orang masing-masing lain-lain. Jadi oleh itu, disiplin tu sangat-sangat penting lah dalam kalau kita nak kaitkan dengan isu masa ni. Itu pada pendapat Ana sendirilah. Jadi apakan daya, kita ni semua manusia, kita banyak buat kesilapan. Jadi sepanjang Ana bersama-sama, sahabat-sahabat Ana uruskan Isuper ni, nampaklah ada beberapa manusia-manusia yang kurang berdisiplin. Bukan tak berdisiplin langsung, kita pelajar alamin, kita mesti berdisiplin. Tapi kurang berdisiplin dalam menguruskan masa dia dengan betul. Dia masih lagi tak mampu untuk bezakan waktu yang dia perlu dengan waktu yang dia nak.
Jadi dia lebihkan waktu yang dia nak tu instead of waktu yang dia perlu laksanakan tanggungjawab dia. Jadi dekat situlah kita perlu belajarlah daripada benda tu supaya masalah tu tak berulang lagi. Itu dah bagi Ana isu masa lah. Seterusnya, Amir, apa pendapat anda lagi? Apa isu yang masih berlega-lega dalam Medanta masa melaksanakan e-super ni? Dia bagi Ana isu paling besar sebab sejujurnya Ana pun terlibat sekali. Isu awal-awal tu yang rasa waktu tu ada ramai pelajar yang tak setuju dengan e-super. Sebab katakan e-super ni adalah singkatan untuk e-sukan dan permainan kan. Jadi bila ada perkataan e-sukan tu orang expect e-sukan. E-sukan yang paling famous kita tahu ML, PUBG, Valorant, CSGO, semua itu adalah contoh-contoh e-sukan lah. Tapi apa yang nak disampaikan oleh pihak penganjur sebenarnya adalah e-sukan tu sukan yang didigitalkan. Contohnya macam darts kan, darts dekat pelatung. Itulah sukan-sukan macam apa? Memanah. Itulah sukan-sukan yang dimaksudkan. Jadi dia jadi satu isu yang besar, dia jadi isu salah faham lah sebenarnya. Betul-betul. Kita rasa macam mana kita selesaikan masalah tu adalah kita saling memahami lah sebenarnya. Sebenarnya benda tu takkan jadi satu masalah yang besar kalau kita faham apa yang sekolah cuba nak buat dan sebenarnya banyak kebaikan dia kan. So bagi Ana itu adalah salah satu isu juga yang Ana nampak lah. Izlan, macam mana pendapat tentang isu tu? Okay, jadi macam semua orang dapat experience jugalah. Mula-mula terkejut juga sebab ramai orang buat status, buat story yang cuba untuk menghalang benda ni ataupun macam deny. Kita deny e-super ni daripada berlaku. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan definisi dia. Sebab dia kata e-sukan. Jadi macam Amir cakap tadi, e-sukan kita main game. Hakikatnya memang e-sukan, kita akan expect main game. Sebab itu definisinya. E-sukan. Kalau sukan sebenar barulah ni. Jadi dari segi penamaan tu sendiri dah bawa satu kontroversi yang sangat-sangat besar lah. Sampai ada cikgu-cikgu yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi yang Ana paling nak puji dan bagi kredit adalah kepada Cikgu Zaim lah. Sebab dia yang paling committed untuk ajak berbincang dengan pelajar-pelajar Kaizen sendiri sebab banyak yang tak setuju adalah batch kita. Jadi mungkin dekat situ kalau Cikgu Zaim sendiri tak ajak kita bincang, boleh mencalahkan image batch kita. Sejujurnya Ana memang expected untuk dicalahkan nama batch kita. Tapi Alhamdulillah sebab ada Cikgu Zaim ajak kita bincang, maka masalah tu pun selesai. Jadi memang Ana sangat-sangat berterima kasih lah dekat Cikgu Zaim. Bukan saja dia perlu bagi komitmen kerana dia baru saja berkahwin baru-baru ni, tapi dia pula kena jaga student dia, kena jaga program e-super ni sendiri. Jadi memang saya sangat puji Cikgu Zaim lah. Dekat situ saya boleh nampak kesungguhan dia. Terima kasih Cikgu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okay Amir, ada apa-apa lagi isu atau rasa yang berlaku masa e-super? Rasa isu-isu lain dah di-cover lah kot dalam live hari ni kan, dengan ketua-ketua penolong dan juga pihak MSP. Dan banyak lah kalau nak ulang balik, macam kita ulang balik live tu lah. So bosan. Betul. Ni mesti dah ada yang rasanya mesti dah ada yang klik lah away daripada video ni. Mengelakkan bosan, kita teruskan lah kan. Cuma bagi Ana betul lah apa yang Izlan cakap. Dan Ana rasa betul lah apa yang Ana cakap. Ana nak betulkan tadi kan. Sebab Ana rasa itu adalah antara isu yang besar jugalah kan. Supaya nak bagi tahu ni supaya jadi pengajaran lah kan. Kalaulah junior tengok video ni, faham-faham lah apa yang tuan kena buat lepas ni. Betul. Okay. Dia contohi yang baik sajalah daripada kita orang. Yang jahat tu belajar. Bukan nak kata suruh ignore. Jangan ignore. Belajar daripada apa yang kita orang buat. Okay, seterusnya adalah memories yang kita alami masa e-super tu sendiri. Okay, Ana mulalah untuk memories ni sebab Ana paling excited lah untuk part memory ni sebenarnya.
Kalau hantar semua nak tahu kan, Ana suka menyanyi. Ana sangat-sangat suka menyanyi. Jadi Ana ada beberapa lagu lah yang Ana cover, yang Ana post dekat YouTube Ana. Kalau nak betul-betul diingatkan semula adalah bila kita nak buat lagu tu. Bila kita nak buat lagu tu, Ana sangat-sangat happy lah. Sebab, wah, ini first time saya sendiri yang, Ana sendiri yang ni, yang akan nyanyikan lagu tu dengan kawan-kawan Ana yang lain. Bukannya macam ramai-ramai macam kita selalu buat kan. Jadi Ana rasa bangga lah. Ana rasa bangga Ana terlibat dengan pembentukan lagu tu sendiri. Dan seperti yang Atom tahu, Rumah Al-Fatah menang untuk pertandingan lagu. Jadi macam Ana cakap tadi, producer kita Yusri dan juga Hakim Wafiq yang penat lelahnya tak boleh nak dibayar. Sebab daripada pagi balik, malam balik berusaha. Sehingga ke titisan peluh yang terakhir lah katakan. Jadi bila Ana terlibat dengan orang-orang macam tu, terlibat dengan projek-projek macam ni, Ana rasa happy dan Ana akan simpan lah dalam memori Ana sampai bila-bila lah. Kalau just in case Ana takkan experience benda ni lagi. Jadi itu saja daripada pihak Ana. Amir, boleh kongsikan memori anda? Okay. Kalau Ana lah, kan kalau kita tahu kalau Casper, bagi yang tahu lah, form 5 biasanya diorang akan duduk stay back kat sekolah untuk settlekan gimmick, maybe lagu dan sebagainya lah, kan, untuk persiapan pembarisan. So itu sebenarnya satu memori yang Ana tunggu-tunggu lah. Sebab waktu form 4 Ana pernah terlibat sikit-sikit lah untuk bantu form 5. So nampak lah betapa funnya kan. Tapi alangkah daya macam mana nak buat dah PKP, macam ni je lah. Tapi sebenarnya vibe stay back kat sekolah tu dia still tak hilang. Sebab macam contohlah kalau Izlan nak, Ana tak adalah macam mana cakap, Izlan dia puji lagu sebab lagu menang. Dia sendiri buat video kreatif tak puji. Sebab tak menang. So Ana walaupun Falah tak menang mana-mana kategori, Ana nak puji semualah. Sebab lagi-lagi macam kawan Ana macam Adam Razali and Luqman buat gimmick, Adam in charge lagu, video kreatif Banat yang in charge. Tapi kawan Ana yang terlibat besar juga Abkori. So kadang-kadang kalau Ana tidur lewat kan, tiba-tiba Abkori, contoh Abkori, dia masuk call dalam Discord kan. Tanya tengah buat apa, tengah record lagi kan. So nampak kesungguhan dia. So, Ana teman lah dia, teman kan. Kadang-kadang Ana pun dah tak larat, Ana keluar dulu lah. Kadang-kadang dia yang keluar dulu. Adam, contoh Adam untuk buat lagu, and dia selalu gelabah. Aduh, macam mana ni, orang tak ada semua. Tapi end up, kita orang boleh kumpul, kita orang boleh share pendapat nak buat lagu apa. And Adam ni, dia fikir yang semua benda akan go wrong tau. Dia akan fikir yang, macam mana nak buat ni, dah lah online. Dia pesimis sikit. Dia macam tu lah. Tapi at the end, bila kita sama-sama bantu and sama-sama buat kerja tu, dia at the end dia kata, rupanya senang je. So sebenarnya bagi Ana memori yang Ana nak cherish lah, yang nak simpan lah momen-momen tu lah kan. Walaupun tak dapat jumpa bersemuka, tapi kerjasama, maksudnya kerjasama tu ataupun ukhuwah tu bukan PKP ni bukan penghalang lah. Setuju. Sekaligus e-super ni dia merapatkan lah kan, lagi ukhuwah kita orang macam tu lah. So tu maybe cakap pasal ukhuwah ni kan, Ana nak kongsi sikit lah tentang persahabatan baru yang Ana dapat walaupun masih lagi dalam PKP. Dia bukanlah kata persahabatan, dia macam satu relationship lah. Jadi seperti yang kita tahu, kita tak banyak jumpa sesama kita, lagi-lagi sesama junior. Tapi waktu e-super ni sendiri, bila kita nak panggil, junior, jomlah masuk sukan ni, junior, jomlah tolong buat video ke apa kan. Ana rasa Ana dapat satu relationship dengan junior yang sangat committed dalam pembikinan video kreatif. Sebab apa? Sebab walaupun Ana bagi arahan tu sekali je, dan macam bukan Ana detail sangat pun, tapi pelajar tu, junior Ana tu, form 4, dia berjaya untuk pull off
pull off the character dengan dia punya pemakaian, dengan dia punya lakonan. Sangat-sangat Ana puji, dan bukan Ana seorang je. Malah Ana minta Cikgu Tuition sendiri untuk tengok video tu dan review. Cikgu Ana kata memang junior yang form 4 tu yang paling dia punya karakter menonjol lah sebagai watak dalam video kreatif tu sendiri. Jadi Ana nak puji junior tu juga, tapi Ana tak ingat pula nama dia, maaf. Tapi kalau dia tengok maaf, sorry. Ana bukan sengaja, tapi kalau dia tengok Ana anti dapat pujian Ana. Tahniah. You pulled it off very very nicely. So even relationship junior senior pun dapat terjalin, apatah lagi relationship antara kawan-kawan. Ana nak pesan lah kepada siapa-siapa yang tengok video ni, kawan ni untuk sekarang waktu-waktu COVID ni antum cherish lah dengan sepenuhnya. Sebab kadang-kadang kita ada kawan pun macam nak layan tak nak layan. Macam Ana sendiri, Ana rasa ada beberapa orang yang Ana tak layan. Tapi jadi Ana nak pesan kepada antum, selagi mereka masih ada dan mereka masih layan antum sendiri, layanlah balik, temanlah balik. InsyaAllah ukhuwah tu akan berpanjangan lah, walaupun bila PKP ni dah habis nanti. Itu saja daripada Ana. Betul. Lagi-lagi PKP ni rasa ramai kot yang ada masalah mental. Bukan nak cakap sakit mental gila apa, sakit mental kita tahu depressed kan. So maybe kalau kawan antum tak tegur antum and dah lama sangat tak tegur, antum tegur dia. And Ana tak tahu kenapa. Ana share lah cerita kan hari tu. Ana tengah baring tau. Lepas tu Ana ada kawan nama Naji, dia dah pindah. Kan? Ana terfikir macam, aduh lama lah tak contact Naji. Kan? So Ana buka phone, Ana sikit lagi nak contact, tiba-tiba dia dah contact Ana. Tanya apa khabar. Wah. So macam tu tak ada apa-apa yang special lah. Cuma macam bagi Ana macam Ana nak contact dia, tiba-tiba dia dah contact Ana. And masa memang random lah. Macam kita orang tak ada tetap masa pun nak bincang cakap bila. So cakap lah dekat kawan-kawan antum kan, atau ada masalah kan. Okay. Itulah sedikit pesanan senior-senior ni kepada antum. Okay, kepada batch-batch Kaizen ataupun batch-batch daripada semua UK Sekolah Menengah Alami Usahawan yang tengah tengok video ni, Kaizen ada buat satu projek untuk kita meningkatkan prestasi akademik kita. Projek apa tu nama dia, Amir? Kaizen Pace. Ya, Kaizen Pace. Pace tu sebenarnya berkata daripada asal dia Project ACE. Di mana projek untuk kita acekan kita punya akademik. So sama-sama supaya kita naik sama-sama, kita cemerlang sama-sama dan kita buat bapak gembira. YTJT. Amir boleh explain details? Okay. Jadi untuk Kaizen Pace ni apa yang kami dah buat, basically kami buat channel Telegram. Kami buat channel Telegram tu, setiap subjek adalah channel Telegram masing-masing. Dan dalam channel tu ada yang buat perkongsian nota, ada yang buat quiz kan. Jadi sama-sama nak ajak lah. Maybe mungkin ada yang belum masuk lagi ataupun yang tak aktif lagi kan, menggunakan Kaizen Pace ni. Kita sama-sama raikan lah orang yang cuba menjayakan projek ni kan, dengan mungkin kita jawab quiz ataupun share nota, buat perbincangan dekat grup Telegram tu lah. Dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan cuba perbanyakkan lagi aktiviti projek Kaizen Pace ni. So stay tune. Stay tune. Tiba kepada pengakhiran untuk podcast kali ni. Jadi kalau ada apa-apa cadangan atau idea yang nak kita orang bincangkan lepas ni, boleh tinggalkan dekat komen kat bawah. Jadi itu saja daripada hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Looking for sun rays, needing them good days. Fly me